Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Ya boleh. Saya hormati tuan pengacara majlis. Pembetulan nama sikit tu. Orang suka aja nama macam-macam saya ni. Jeffrey, Jeffrey. Jeff pun ada, Jeff. Macam-macam. Kalau Jeffrey ni macam dia panggil apa tu? Saudara Aisyah Muhammad. Apa? Yang suka-suka mengorak-mengorak orang perempuan tu. Ni apa? Ha? Oh, Jeffrey dia penyanyi. Tu semua. Jadi subhanallah Ahmad dan saya daripada Kedah. Kebetulan daripada Kedah, bukan daripada KL. Jadi insya-Allah saya Aisyah Muhammad dan mertua saya dan keluarga mertua saya di sinilah di Melaka ni. Dekat Ustaz Muhammad Pangkalan Batu. Jadi insya-Allah dah sign jadi orang Melaka dah lah. Walaupun begitu bahasa masih bahasa Kedah. Jadi kalau tuan-tuan faham lah. Kalau tuan-tuan tak faham pun tuan-tuan angguk-angguk buat faham je lah. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi Masjid As-Salihin, saya masjid tempat berhimpunnya orang-orang soleh ni insya-Allah. Dan saya hormat seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatiza, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah selesai. Hari ini kita dapat Perdana Menteri. Telah 5 hari menunggu. Saya tengok tuan-tuan pun semua dah nampak teruk mengantuk Dah 5 hari dah tak tidur, nampak duk tunggu depan TV tunggu. Hari ini dapat dah Perdana Menteri. Ada yang kata Alhamdulillah. Saya tengok dekat Facebook tu. Ada yang kata Alhamdulillah letak warna merah. Lepas tu ubah logo macam tu. Huruf A tu ganti dengan logo macam tu. Alhamdulillah dia kata. Yang atas tu. Scroll ke bawah sikit ada kawan buat tulis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada. Scroll lagi ke bawah lagi. Al-Fatihah tu Al-Fatihah ni. Macam-macam lah subhanallah. Kan Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Nabi SAW sebut apa tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad dalam hadis Nabi SAW tentang Allahumma salli ala Muhammad, hadis riwayat Imam Muslim, bila berlaku suatu perkara itu yang kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita kehendaki dan kadang-kadang tak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, Nabi ajar dekat kita ingat satu perkataan. Nabi kata qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Maksudnya apa? Ini takdir Allah dan apa yang dia kehendaki dia lakukan. Semua kehendak Allah SWT. Sallallahu alaihi Muhammad, dan jangan duk gundah dan gelisah. Nampak ada yang muka senyum aja daripada tadi, nampak senyum aja, seri-seri je wajah tu, maksud kenal dengan dia lah tu. Ada yang nampak muka nampak sedih aja tu. Mana? Muka bersenyum pun tak mau dah tu. Ingat Nabi SAW kata apa? Ajabah. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad, ajabah. Ajib, sungguh menakjubkan li amril mu'min, keadaan seorang mukmin itu. Kata Nabi SAW, inna amrahu, salli ala Muhammad, sesungguhnya amrahu kullahu khairun, sesungguhnya salli ala Muhammad, seluruh urusannya itu adalah baik. Dia kata walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Kata Nabi, dan tidaklah didapati kecuali keadaan ini hanya pada orang mukmin sahaja.
Nabi kata, ajib sungguhlah orang mukmin ni. Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin ni. Semua urusan yang berlaku dalam hidup dia, semua baik belaka. Semua baik belaka. Dan keadaan ini tak akan didapati melainkan kepada seorang mukmin saja. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi SAW, kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan itu baik untuknya. Dan kalau dia mendapat kesusahan, dia bersabar, salli ala Sayyidina Muhammad, maka itu pun baik untuknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ni ialah orang mukmin. Lagu mana jadi pula hidup dia semua baik kat dia. Kalau rasa elok kat dia syukur, alhamdulillah. Kalau rasa dia tak berapa kenal kat dia sabar, dan itu pun baik untuknya. Maka kita ni nak kena jawab macam mana? Bila dalam keadaan macam ni, ada yang kenal dengan kita, ada yang tak kenal dengan kita, ada yang kita setuju, ada yang kita tak setuju. Kita nak sebut macam mana? Kita sebut alhamdulillah ala kulli halin. Kata apa? Alhamdulillah ala kulli halin, ataupun alhamdulillah ala kulli hal. Maksud apa? Syukur segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Syukur kepada Allah. Kita nak kata apa lagi? Ya nak? Takkan kita nak kata Allah tak reti kot? Saya lah yang reti, hari itu saya pangkah orang lain. Saya nak orang lain jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba Allah pilih tak orang lain. Allah tak pandai, saya yang pandai. Boleh kata macam tu? Tak boleh kata macam tu. Orang yang dia merasakan perjuangan dia tu betul sangat dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia rasa dia buat ni semata-mata kerana Allah dah. Tak ada benda lain dah. Dia buat ni berpandukan kepada Al-Quran dan panduan daripada hadis dan panduan daripada alim ulama kat dia dah. Saya berjuang ni semata-mata kerana Allah. Tiba-tiba tak menang kat dia. Maka apa dia dapat? Allah bagi peluang kat dia untuk berjuang lagi. Allah bagi, macam marah je saya sebut macam tu. Tunggu, Ustaz tak habis lagi. Apa pasal apa Ustaz ni? Kalau dia rasa macam dia sedang melakukan demikian, maksudnya tak menang lagi. Allah masih memberikan kepadanya peluang untuk dia berjuang lagi. Bila berjuang lagi, ni ada pahala lagi Allah tunggu kat depan tu. Dengan macam tu. Kalaulah dia merasakan dia sedang berjuang tadi ni, dia berjuang habis-habisan, semata-mata kerana Allah, bukan pasal siapa-siapa dah. Ni aku buat ni semata-mata. Tiba-tiba yang dia nak tu dia dapat hari ni. Dia dapat hari ni. Oh, dia kata alhamdulillah, syukur puji pada Allah, apa yang telah aku perjuangkan selama ni aku dapat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, syukur pada Allah. Mungkin itu kebaikan kepada dia. Dan mungkin juga itu istidraj. Mungkin ujian dekat dia. Tak tahu. Kita tak tahu. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Maka kita nak kena kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji. Okey lah, saya sebut fair lah dua-dua kan. Dia marah lagi. Tunggu Ustaz yang marah lagi. Allah maksud tuan-tuan. Jadi dia duk timbang-timbang. Ustaz ni belah mana nampak gaya ni? Cara cakap ni nampak belah mana? Dia duk timbang-timbang tuan sekalian. Saya cakap dalam bentuk keadaan yang neutral. Tuan-tuan, Allah bagi kepada tuan-tuan panduan agama, panduan Islam, panduan Nabi SAW. Maka tuan-tuan timbanglah dengan timbang iman. Bukan salih Sayyidina Muhammad semata-mata hawa nafsu kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, depan dalam ni pun kosong banyak lagi. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak duduk dekat-dekat sini, berkatnya lebih sikit pasal duduk dekat dengan majlis ilmu. Lagi jauh, makin kurang berkat, makin kurang berkat. So tuan-tuan nak dapat berkat lebih, tuan-tuan main duduk dekat-dekat. Saya main jauh ni. Daripada Kedah ni tuan-tuan main ni nak jumpa tuan-tuan ni, tuan-tuan duduk jauh-jauh, kecil hati saya. Jadi pengurusi kata ni sejam suku, saya berhenti setengah jam aja. Pasal tuan-tuan pun rasa macam tak apa nak main, tak apa nak mau dengan saya ni. Baik tuan-tuan, Saudara Syekh Muhammad. Malam ni bukan nak sembang bab tu. Malam ni kita nak bincang satu tajuk namanya khauf. Khauf. Apa maksud khauf? Saudara Syekh Muhammad, maksud khauf ini ialah tuan-tuan takut. Takut. Takut apa? Takut kepada Allah SWT. Yang tu yang kita nak bincang. Apa maksud khauf? Khauf ini maksudnya ialah takutkan kepada kemurkaan dan azab Allah. Dengan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kena ada yang ni. Kalau kita ada yang ni, kita akan jadi sebaik-baik dan semulia-mulia hamba Allah. Allah sebut dekat kita tuan-tuan sekalian,
Pasal apa Allah jadikan kita? Kenapa Allah jadikan kita di muka bumi ni? Nak jadikan kita ni orang yang hebat, nak jadikan kita ni seorang pemimpin, nak jadikan kita ni seorang AJK masjid, nak jadikan kita ni seorang suami, nak jadikan kita ni seorang isteri, pekerja, apa-apa tuan list dah. List dan senarai dalam hidup kita ni. Apa sebenarnya tujuan Allah jadikan kita dalam kehidupan kita kat muka bumi ni? Allah sebut dalam Quran, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk menyembahku, untuk beribadat kepadaku. Allah guna perkataan nafi dulu. Wa ma khalaq, dan tidaklah, Allah kata tidak dulu. Kalau tak sebab yang ni, kalau tak sebab aku nak perintah untuk jadi yang ni, aku tak jadikan kamu sekalian. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam kita kata nafi dan isbat dalam la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Allah nafi dulu. Allah nafi. Tak ada Tuhan, tak ada langsung, tak ada Tuhan illa kecuali Allah. Maksud clear dulu. Sama Allah sebut dalam ayat ni. Tak aku jadikan jin dan manusia. Tak aku jadikan mereka seorang pun ni. Kamu semua kat depan saya sekali, semua saya sekali saya ni. Allah tak akan jadikan kita. Melainkan Allah nak kita jadi yang ni. Apa dia? Illa liya'budun. Melainkan untuk kita beribadat kepada Allah. Maka kita faham. Allah jadikan kita ni tuan-tuan sekalian untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Tu asas dia. Itulah tujuan dia. Yang lain semuanya datang kemudian. Yang lain ni, tuan-tuan berkeluarga, tuan-tuan bekerja, tuan-tuan cari rezeki, tuan-tuan menutup aurat dengan sempurna, tuan-tuan buat yang tu, buat yang ni, tuan-tuan buat macam-macam dalam hidup ni, sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya selepas tuan-tuan mengabdikan diri tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang berlaku dalam hidup kita tu, berkeluarga, bekerja, apa saja hidup, mesti dalam rangka ibadah. Mesti dia dalam rangka ibadah. Sebab tu ulama sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengubah adat menjadi ibadat. Macam mana nak ubah adat di ibadat? Mandi tak pagi tadi? Mandi tak? Ada tak mandi? Ada siapa lagi tak mandi sampai petang tak mandi lagi? Mandi. Mandi itu apa? Mandi itu adat. Adat ni maksud apa? Kebiasaan. Bahasa Arab sebut adi, kebiasaan. Biasa kita buat. Salih semua. Kalau mandi itu kebiasaan. Kalau tak mandi itu luar biasa. Kan Ustaz Syuman? Ada orang, atau ada orang jenis malas mandi. Salih alaihi wasallam. Oh, 3 hari tak mandi, yang ni luar biasa punya orang. Tapi kalau duduk tempat-tempat sejuk-sejuk ni, dia tak mandi lama-lama ni biasa. Saya biasa duduk dekat Yaman. Tempat saya duduk tu sejuk. Yang nama Sana'ah. Sana'ah ni dia puncak bukit tu. Kadang-kadang sampai 4 darjah Celsius, 3 darjah Celsius. Pernah kali duduk tak 4 darjah Celsius. Kami ni biasa dia jarang-jarang dia ada air. Sekali-sekali baru sampai air tu, elektrik selalu tak ada. Jadi nak bila sampai air tu kita pam naik ke atas, naik ke rumah tingkat atas. Lepas tu kena tadah, tangki-tangki tu kita tadah air banyak. Kadang-kadang sampai naik ais ke atas. Tak mandi tuan-tuan, 3-4 hari tak mandi. Tak boleh mandi, sejuk sangat. Tapi tak berpeluh, tak apalah. Kita kalau tak mandi ni tuan-tuan sekalian, hangit satu badan. Sayyid Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Mandi itu adat. Tetapi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, kita boleh ubah mandi itu jadi yang ibadat. Macam mana nak ubah mandi yang adat jadi yang ibadat? Mandi kerana Allah. Maka balik pada tadi, illa liya'budun. Mandi kita tu pun jadi ibadat. Jadi hamba kepada Allah. Rangka ibadat kepada Allah. Makan itu adat. Adi, kebiasaan. Tapi macam mana nak ubah makan adat tu jadi ibadat? Buat macam mana? Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak? Dan semua urusan kita, makan, tidur boleh jadi ibadat. Bersama dengan isteri kita, bersama dengan suami kita pun boleh jadi ibadat. Semua boleh jadi ibadat dengan syarat kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak buat semua tu bagi jadi kerana Allah? Sallallahu alaihi Muhammad. Dan inilah untungnya kita jadi orang beriman. Orang beriman dapat kelebihan ni, orang tak beriman tak dapat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad.
hari tu keluar mengundi. Pergi bangkah tau. Salih Azim Muhammad. Siapa suruh kita pergi bangkah? Kerajaan Zuhul lah. Lihat ni. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajipan pada negara. Deng, deng, deng. Gitu. Ada kewajipan tu kan. Wajib lah tu. Mengundi. Memilih pemimpin itu satu kewajipan. Sebab dialah nanti yang akan lead kita sama ada urusan ibadat kita dalam kampung kita ni jadi elok ataupun jadi buruk. Ya tak? Ni kita ada masjid kan. Masjid kita extend, tambah apa semua sebagainya. Kita boleh buat program-program macam ni apa sebagainya. Tak pasal apa? Pasal kita ada pemimpin yang membenarkan untuk kita buat macam ni. Boleh jadi tak kalau kita salah pemimpin, tiba-tiba dia tak bagi kita pergi masjid. Dia perintah untuk tutup masjid-masjid kita. Ada tak negara-negara yang jadi macam tu? Ada. Bukan jauh pun kadang-kadang boleh tengok sebelah-sebelah ya. Ustaz Muhammad. Masjid-masjid kena pindah, masjid kena roboh sebagainya, pernah dulu dicadang. Untuk orang Islam pun dibakar jenazah-jenazah mereka sebab dicadangan-cadangan oleh pemimpin yang dilantik. Maka melantik pemimpin Salih Ala Syekh Muhammad ada dosa pahala tak? Ada dosa pahala? Ataupun pada 19 hari bulan hari tu malaikat semua rehat. Hari ni malaikat semua rehat lah pasal hari ni pengundi. So jangan duk tanda depan ni ada pahala ada dosa. Ada tak macam tu? Tak, semua urusan kita ada Allah kira. Tuan-tuan tahu ataupun tidak? Pada malam pengumuman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malam pengumuman pilihan raya malam tu. Tuan-tuan study sikit, baca sikit. Indeks saham yang berkaitan dengan judi dan arak jatuh merudum. Tuan-tuan baca ni saya bukan cerita nak kempen pilihan raya dah habis dah. Saya nak cerita apa yang berlaku sehari dua hari tu ni. Genting Berhad, saham Genting Berhad, saham yang berkaitan dengan judi dan berkaitan dengan arak jatuh merudum berbilion. Tuan tengoklah. Pasal apa? Salih Muhammad Salih Muhammad atas mereka punya spekulasi tentang pertukaran government apa semua waktu tu. Salih Muhammad maksudnya orang yang mengundir itu ada saham tak? Tanya pun tak mau jawab ni. Saya takut, saya tak kerti nak timbang ni. Takut tu cakap dia ikut marah. Sampai tak respon langsung ni macam saya takut. Takut lebih. Nak cerita, maksud saya cuma nak fahamkan bahawa kalau orang minum arak disebabkan oleh kita buat sesuatu supaya orang tu dapat minum arak. Kita dapat dosa ke dapat pahala? Dapat dosa lah. Kalau kita buat sesuatu tiba-tiba orang tu tak boleh minum arak, kita dapat dosa dapat pahala? Pahala. Hari itu disebabkan ada orang yang mengundi, subhanallah, tiba-tiba indeks arak dan indeks saham arak dan saham judi ni tiba-tiba merudum jatuh. Maka ada kesan tak kepada orang yang mengundir itu? Ada lah. Simple macam tu je. Maksudnya dalam hidup kita takkan ada benda yang Allah tak kira dosa pahala. Sebab kita ni orang beriman, orang yang ada iman, dia ada asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, apa yang dia buat mesti ada dosa, mesti ada pahala. Masuk tandas pun ada dosa pahala. Tu ni masuk tandas. Tuan-tuan tahu tak berapa banyak pahala yang tuan-tuan boleh dapat dalam masuk tandas saja? Mula-mula sekali masuk tandas, langkah kaki kiri, ada pahala tak? Pahala. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Nabi SAW tak bagi duduk bercakap. Dia duduk masuk dalam tandas, dia duduk diam-diam dalam tu. Ada pahala tak? Nabi suruh, adalah pahala. Duduk pula cara Nabi SAW pesan. Nabi SAW ajak ke kita cara duduk buang air besar cara sunnah. Tuan-tuan tahu tak? Siapa tahu ni angkat tangan? Siapa tak tahu? Siapa baru dengar hari ni? Ada Nabi SAW suruh duduk. Duduk beratnya sebelah kiri. Kaki kirinya duduk level macam tu. Kaki kanan angkat tinggi. Tapak kaki kanan macam tu. Tapak kaki kiri macam ni duduk di atas. Ada cara Nabi SAW. Ada kan? Tuan-tuan baca hadis Nabi SAW. Cara duduk ketika buang air besar. Kita buang air kecil. Ada. Duduk macam dapat pahala tak? Dapat pahala. Pakai selipar dapat pahala tak? Pakai pelapik kaki masuk dekat tandas. Ada pahala lagi. Salih Azim Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah. Jaga aurat waktu tu. Banyak lagi. Kalau duduk tempat jangan menghadap arah kiblat kalau tutup. Tuan-tuan, kalau kita boleh kira tak kurang 10 benda sunnah yang ada dekat dalam tandas aja. Keluar sekali kaki kanan pula baca doa pula masuk.
Dekat situ saja entah berapa banyak pahala sunnah yang kita boleh dapat. Salih Muhammad. Pasal apa? Pasal dia orang beriman. Pasal dia orang beriman. Itu subhanallah Salih Muhammad. Untung Nabi SAW sebut. Nabi SAW gambarkan orang beriman ni macam pokok kurma. Pokok. Nabi SAW ada, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ada, Sayyidina Umar pun ada, Nabi SAW gambarkan. Salih Muhammad, orang mukmin ni macam pokok, satu pokok. Pokok yang Allahumma salli Muhammad, dia berbuah sepanjang tahun. Berbuah sepanjang tahun. Pucuknya menjulang ke langit. Salih alaihi Muhammad. Salih Muhammad. Pokok yang hidupnya sepanjang tahun. Allahumma salli Muhammad. Pucuknya menjulang ke langit. Akarnya masuk ke bumi. Kuat pokok ni. Salih Muhammad. Allah gambarkan. Orang beriman ni macam apa tuan-tuan sekalian? Macam pokok. Maksud menuju ke langit ni maksud apa? Segala amalan-amalannya akan dibawa naik ke langit. Setiap benda yang dia buat, setiap benda yang dia buat, semua naik ke langit, semua naik ke langit. Allah kira, Allah pandang walaupun sekecil-kecil benda. Memadai jumpa dengan kawan ke Nabi SAW dengan wajah yang sejahtera. Jumpa kawan, senyum, wajah, ada pahala dah. Pasal apa? Pasal dia orang mukmin. Tu tak cerita makan nasi, tidur dia, pakai baju dia, mandi dia. Daripada kita bangun tidur tadi sampai kita ada sekarang ni, setiap benda yang kita buat ni semua pahala kalau Allah kira ni. Bukan cerita semayang, puasa, zakat, semayang sunat. Tak, semua benda kita buat, semua pahala. Pasal apa? Pasal kita orang beriman. Dan akar yang sangat kuat. Akar sangat kuat ni apa ni? Salih Muhammad, akidah yang kuat. Salih Muhammad. Maka nak jadi yang ni dia ada satu benda namanya kalimatut thayyibah. Kalimah thayyibah. Apa maksud kalimah thayyibah itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tuan-tuan? Aku nak cerita. Itu beruntunglah orang beriman tuan-tuan sekalian Salih Muhammad. Maka nak sempurna kita ni sebagai seorang mukmin yang baik, dia kena ada dua benda. Yang pertama namanya khauf, yang kedua namanya raja'. Khauf dan raja' ni ada. Kena ada. Terutama ketika dia nak menghadap Allah. Waktu dia nak meninggal tu, dua benda ni kena kuat, strong. Khauf, raja'. Dalam hidup dia, dalam dia melakukan ibadat kepada Allah, dalam dia buat apa sahaja dalam hidup dia, dua benda ni kena ada. Khauf, raja'. Apa maksud khauf? Khauf maksud takutkan Allah. Takut macam mana? Takut yang pertamanya takut kemurkaan Allah. Takut Allah marah. Takut azab yang Allah akan bagi bila kita buat benda-benda yang salah. Takut yang kedua ialah takut Allah tak nilai dan Allah tak pandang kita. Boleh jadi kita buat ibadat sepanjang hidup kita, tiba-tiba langsung Allah tak pandang. Boleh jadi kita duduk semayang ni, langsung Allah tak terima. Salih Ahmad, umur dah 50 tahun. So, puasa kita dah 40, paling kurang 40 tahun yang kita buat selepas kita balik. Boleh jadi tak puasa yang kita buat tu, langsung Allah tak pandang. Macam debu-debu yang berterbangan. Boleh jadi tak? Boleh. Boleh tak sedekah-sedekah yang kita buat tu, langsung Allah tak pandang. Boleh tak semayang yang kita buat setiap hari tu, langsung Allah tak pandang. Boleh di. Maka takut tu kena ada. Salih Allah Muhammad. Tuan-tuan, takut atas maksiat dengan kemurkaan dan azab Allah. Takut atas ibadat dengan Allah tak pandang dan Allah tak terima. Kalau dia ada takut ni, maka dia buat macam mana? Dia akan berusaha untuk meninggalkan maksiat dan dia akan berusaha supaya ibadat dia Allah terima. Boleh faham tak ni? Yang keduanya raja'. Raja' ni maksud apa? Raja' ni ialah dia harap Allah redha dekat dia dengan dia melakukan ketaatan. Sayyid Muhammad. Dia buat ibadat banyak-banyak. Pasal apa? Bukan sebab nak orang pandang. Duk semayang ulang alik pergi masjid tu pasal apa? Bukan sebab nak jadi pengurusi dan AJK masjid. Yang duk ulang untuk pergi bangun qiyamul lail malam-malam tu pasal apa? Bukan sebab nak sehat, nak dapat pahala banyak. Semua yang kita buat, semua mengharapkan Allah redha kat kita. Allah redha kita. Allahumma salli ala Muhammad. Buat semua tu sebab nak Allah redha kat kita je.
Yang selebihnya Allah akan bagi kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni tak ada apa-apa kan. Kita ni tak ada apa-apa melainkan apa yang kita ada ni semua Allah bagi. Untuk hari ni pakai smart je, elok je. Pakai baju Melayu, pakai kain plekat matching dengan baju. Pakai kopiah songkok cantik, muslimat tengok pakai kain telekung warna-warni. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna hitam, ada warna biru bawah sikit. Saya mengikut kepada parti-parti politik masing-masing. Dia kata dia pakai putih ya Ustaz ni. Oi, siapa kata putih? Tak ada. Hari tu ada putih. Yang hilang deposit banyak tu putih. Tak soleh Muhammad. Jadi subhanallah saya masing-masing pakai pakaian elok. Subhanallah. Siapa bagi pakaian tu kat kita? Allah bagi. Hadis qudsi Allah sebut, kamu semua telanjang dan akulah yang telah memberikan kepada kamu pakaian. Saudara Muhammad, kamu semua kelaparan, akulah yang beri kepada kamu makanan. Hidup kita semua Allah bagi kita. Allah bagi kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah suruh kita buat apa? Allah suruh kita, apa yang aku perintah kamu buat. Apa yang aku larang kamu tinggal. Contohlah tuan-tuan ni daripada Sayyid. Saya ingat antara tempat dekat lah. Dalam Malaysia ni antara tempat yang dekat lah. Ada dua tempat dekat-dekat lah kat Malaysia ni. Yang pertamanya tuan-tuan, paling dekat sekali Setapak. Setapak lah tempat dia. Yang keduanya Sebatu. Jauh lah sikit tapi dekat lah kira-kira. Tadi saya main daripada mana? Daripada Salih Asyik Muhammad Pekalan Batu ni. Kita nak pergi mana pula ni? Pergi Salih Asyik Muhammad ni. Tak jauh sangat lah. Sebatu ya. Sebatu berapa kilometer? Berapa jam? 40 minit. Tapi Sebatu ya 40 minit. Nama tempat dia Sebatu. Tuan-tuan yang main daripada Sebatu ni, Salih Asyik Muhammad, pergilah Kuala Lumpur. Selai sepinggang. Pergi Kuala Lumpur, selai sepinggang. Tak ada apa-apa. Salih Asyik Muhammad. Baju selai tu lah, seluar selai tu je. Motor tak ada, kereta tak ada. Sampai-sampai pergilah berhenti dekat Masjid Negeri Shah Alam. Duduklah bersandar kat tiang tu. Tiba-tiba ada seorang tu, dia main. Dia kata, pakcik ni daripada mana ni? Saya daripada Melaka. Oh, pakcik ni, tak maaf nak. Bismillah. Batuk sikit, minta maaf lah. Allah selamat. Dia kata, pakcik ni main nak ziarah siapa? Tak ada siapa, saya ni main nak cari kerja sebatang kara. Oh, motor ada pakcik? Motor pun tak ada, kereta pun tak ada. Duit ada dah pakcik? Duit pun tak ada, ada RM10 je dalam poket sekarang ni. Kesianlah, subhanallah. Tak apa pakcik, pakcik nak motor. Pakcik ambil motor, saya bagi sebiji. Motor Y suku. Ambil. Ini motor Y suku bosku. Dia kata, anda ambil, saya bagi free je pakcik. Pakcik nanti kita PJ tukar nama. Pakcik kereta ada kereta? Kereta pun tak ada. Tak apalah, saya ada kereta sebiji. Pakcik ambil lah Velfire saya ni. Saya ni tak nak pakai Velfire ni, adalah 2-3 biji. Yang ni saya tak pakai, pakcik ambil lah Velfire ni kat pakcik. Sehari kita PJ tukar nama. Ni pakcik nak tidur mana pula ni? Tak tahulah tidur mana. Pakcik, saya ada rumah sebiji 2 tingkat kat sini. Rumah tu lah harga dalam 1 juta lah. Dekat Shah Alam ni. Pakcik duduklah rumah tu. Esok kita pergi dapat tanah, kita pergi tukar nama geram pun nama pakcik. Duit ada duit. Duit tak ada. Nah, pakcik ambil lah ni RM10,000 dulu cash. Nanti saya transfer masuk dalam akaun pakcik lagi RM100,000 lebih kurang betul lah. Salih Asyik Muhammad. Tuan-tuan tak saudara senyum, memang tak ada orang macam ni. Apa saya tengok, siapa lah orang tu, memang tak ada, saya buat cerita je. Lu cari pula orang tu siapa, tak ada, saya buat cerita saja. Subhanallah tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Hebat tak orang tu? Hebatlah kalau dia boleh bagi macam tu. Subhanallah. Hebatlah. Hari tu saya balik untuk pilihan raya. Saya balik pilihan raya. Subhanallah. Sallallahu Muhammad tuan-tuan. Balik nak mengundi lah kat kampung tu. Hari bercinggah sembahyang Jumaat dulu. Sembahyang Jumaat, tengok calon tu dia ada kat situ
Oh, subhanallah. Calon tu mai. Dia semayang pula tepi saya. Saya pula jamak kasar. Dia pula ikut saya semayang jamak sekali. Tiba-tiba ada orang kenal saya. Oh, Ustaz singgah mayang kat sini. Saya nak balik mengundi ni. Oh, insya-Allah bagus. Ustaz semat bagus. Allah semat. Kemudian tuan-tuan sekalian semat. Habis semayang, tuan-tuan tahu dia buat apa? Oh, subhanallah. Dia bagi surah RM50, RM50. Saya tanya lah, memang dia bagi tak, dia memang tiap-tiap kali semayang Jumaat dia akan buat macam tu. Siapa main Jumaat dia bagi. Duit banyak semua kau ni. Tak selalu tanya pula pergi masjid mana gitu, tapi mayang kat situ pula ke. Tak dapatlah. Tapi dia memang passion macam tu. Dia suka sedekah. Dia suka. Dia bagi. Ambil. Geng-geng AJK masjid duk kira duit tu lagi dapat banyak. Yang main mayang tu dapatlah RM50 ada, RM30 apa semua. Tak cuma. Subhanallah kan. Ya Allah, ada orang passion macam tu. Dia memang suka sedekah sungguh. Dia bukan untuk pilihan raya tu saja. Dia memang tiap-tiap kali Jumaat, kalau dia mayang tu memang passion dia begitu. Subhanallah, ada orang passion begitu. Ustaz Syamad, jenis bagi. Tuan-tuan subhanallah, hebat tak orang macam ni? Hebatlah. Oh, tadi bagi punya banyak tu. Rumah dia bagi, kereta dia bagi, semat apa lagi, motor dia bagi, duit berapa puluh ribu dia bagi. Hebat orang tu. Kemudian dia kata apa? Tuan, nanti esok, hari ni hari Khamis, esok Jumaat, boleh tak tolong pergi rumah saya, tolong isi rumput Ustaz? Dia yang bagi rumah tadi, yang bagi duit tadi, bagi apa lagi, bagi kereta, bagi motor apa semua ni. Boleh tak esok pakcik pergi rumah saya tolong isi rumput? Boleh tak? Tak ada jawab apa? Tak mau. Tak ramah. Tak apalah, boleh tolong pakcik tolong pergi sapu-sapu rumah sikit depan rumah saya. Tak mau saya. Ni bukan kerja saya macam-macam ni semua ni. Saya dah sudah kaya. Sombong tak orang macam tu? Dia dapat macam tu punya banyak, tiba-tiba dia tak mau buat, dia sombong lah. Tuan-tuan ni faham ke tak faham saya tanya ni? Macam nak jawab pun tak mau jawab. Lambat sikit nak jawab tu, ada proses lama sikit. Sombong lah. Tuan-tuan tahu tak, Allah bagi dekat kita bukan 100,000. Ni selama kita hidup ni entah berapa ratus ribu dah Allah bagi kat kita. Bukan nilai duit semata. Nilai biji mata ni nak timbang dengan tuan-tuan harga berapa ringgit ni. Mata Allah bagi kita. Ni boleh angkat tangan ni. Ni boleh angkat tangan macam ni. Ada orang tak boleh angkat tangan lah. Boleh berjalan kaki melok apa semua sebagainya. Boleh bercakap. Nilai tu banyak mana, entah berapa milion kita pun tak tahu Allah bagi kat kita ni. Jangan duk kira nilai duit ni saja. Tu anak Allah bagi kat kita tu, seketui tu di rumah tu. 2 ketui, 3 ketui tu. Maksudnya mana? Tu nilai tak ada tu. Allah bagi kat kita punya banyak. Allah kata apa? Semayanglah 5 waktu. Sehari semayang 5 waktu. Tak semayang. Dalam setahun tu minta 30 hari je puasa. Puasa bukan 1 hari. Puasa daripada subuh sampai maghrib saja. Berapa ramai orang tak puasa? Yang ni jangan buat. Yang nak buat apa? Buatlah apa benda nak buat. Buatlah semua. Ada berapa benda jangan buat. Yang ni jangan buat. Yang banyak benda boleh buat. Sikit je benda tak boleh buat. Yang tak boleh buat tu dia nak buat. Betul tak ni? Ni bukan orang ni. Bukan orang lain ni. Kita ni. Kita ni. Salih Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Adakah kita ni termasuk dalam golongan orang yang bersyukur kita sebut ni? Nak cerita orang yang rojak ni tuan-tuan sekalian, Salih Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia buat tu bukan pasal dia dapat yang tu. Ada orang sedekah. Oh, sedekah ni jadi boleh jadi kaya. Dia dengar cerita-cerita macam tu. Dia sedekah kuat pasal apa? Oh, sedekah lagi boleh dapat ni. Ada seorang anak muda ni, umur dia budak muda. Time PKP hari tu dia hilang kerja. Dia ni dispatch. Bawa motor kerja dekat jabat dispatch. Salih Azhar Muhammad. Waktu PKP itu hilang kerja. Syarikat tutup. Tak ada duit. 6 poket. Yang tinggal kat dia RM50 je. RM50 ni yang tinggal. Tak ada simpan. Adalah simpan sikit hari tu ni. Makan, belanja habis. Tinggal RM50 dia sekeping ni lah. Dalam bank tak ada duit lah. Susah hati lah esok nak makan apa pula ni. Ya Allah. Ni kisah benar ni.
Kita esok nak makan apa pula ni? Tu fikir bukan fikir dia anak-anak. Anak ada seorang, cik ni. Dia fikir isteri nak makan apa, anak nak makan apa. Tiba-tiba isteri telefon, abang. Sebelum balik ni, beli susu, Ustaz. Susu. Anak tak ada, dah habis susu kat rumah. Dia kata, Allah, macam mana nak buat? Belilah susu. Tinggal RM20. Tinggal RM20. Tengok motor menyala merah pula. Minyak. Oh, RM10. Tinggal RM10. Allahumma salli Muhammad. Dia pun tak sempat makan lagi. Belilah barang beli makan sikit, apa, pupuk-pupuk sikit. Salih Azmat, RM5. Tinggal RM5. Tinggal RM5 dah. Duk fikir RM5 ni. Kalau ada kerja, ujung bulan dapat gaji. Ni RM5 ni. Nak dapat bila tak tahu ni. Mana nak dapat pun tak tahu. Tapi tinggal RM5 sekeping tu je. Sehingga solat asar. Masuk masjid, nampak tabung. Ada orang dia patient, ada duit dalam poket, dia nampak tabung, dia tak bubuh, dia susah hati. Ada orang patient macam tu. Dia patient macam tu. Nampak tabung, duit ada dalam poket. Tak ada duit lain cerita. Ada dalam poket ni. Allahumma salli. Tak bagi, tak patut. Masuk inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Masuk dalam tu. RM5. Habis, kosong, tak ada duit. Habis ni tak ada duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Balik rumah, susah hati. Isteri nak makan apa? Anak nak makan apa? Isteri nak makan apa? Anak nak makan apa? Dalam cerita sebelum keluar masjid. Elok dah habis mayar asar, keluar masjid. Kawan telefon. Dia kata, malam ni mai rumah aku boleh tak? Pasal apa? Tolong baca Yasin buat tahlil. Mak dia meninggal. Dia kata, tak apa, boleh. Cuma aku satu je nak minta. Apa dia? Minta kamu tolong baca Yasin buat tahlil sekali. Dia kata, aku bukan tu imam. Ustaz pun tak. Ustaz pun tak, tu imam pun tak. Aku ni pion. Dispatch. Dia kata, aku tahu lah dispatch. Tapi lah kawan-kawan ni hang lah yang paling baik sikit pun nampak. Nampak soleh sikit lah. Tolonglah baca Yasin, takkan tak boleh kot? Boleh lah baca Yasin. Buat tahlil boleh kan? Kalau baca buku tu tahlil tu boleh lah. Dia kata, boleh lah. Nak buat biasa lah bawa tu. Tapi tak ada orang lain kan? Dia kata, tak ada. Tu imam yang sepatutnya mai. Dia tak boleh mai. Ni last minute pula tak boleh mai ni. Ni malam ni nak buat ni, kalang kabut ni. Tolonglah, tolong Ustaz. Tak apalah, ada makan tak? Ada. Jangan kena cantik. Ada makan, okey. Dia kata, anak isteri dia nak makan. Tidak ada makan malam tu, dia kata. Dia pun naik motor, bawa isteri dia, bawa anak dia pun pergi. Siap-siap habis tali semua, makan-makan semua. Salih Muhammad. Kawan tuan rumah tu pun ulurlah sampul kat dia. Dia kata, alhamdulillah ada rezeki sikit. Ni ingat apa? Biasa banyak mana dapat tuan-tuan pimpin tahlil ni? Berapa ringgit dapat agak RM10 kot. RM20. Salih Muhammad. Dapatlah. Tak apalah, masuklah poket dia. Dia pun balik rumah. Balik rumah, buka-buka, subhanallah. Salih Muhammad. Duit RM5, duit RM50. Salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada 40 keping. Berapa banyak tuan? 2,000. Ni kan? 20 keping, 1,000. 40 keping. Terbaik. Kata, 2,000 ni. Salah kira ke apa? Telefon. Salah bagi kat aku ke ni? Kata, berapa hang dapat? 2,000. Betul dah tu? Betul. Dia kata, sungguh, mak dia sebelum meninggal itu, bagi tahu, siapa mai baca tahlil malam tu, bagi 2,000. Mak dia wasiat dah. Kita rezeki hang lah tu. Subhanallah, tuan-tuan. Tahu pasal apa? Sedekah. Tuan-tuan yang dengar ni pun, tuan-tuan, rasa macam nak sedekah dalam ni kau. Lagi ni ada berapa ringgit dalam poket ni. Sebab walaupun kita sedekah RM5 yang ada dalam poket kita, kat rumah kita banyak duit lagi. Mak ni. Tapi Nabi sebut takkan kurang harta orang sedekah. Allah kata Allah akan gandakan dengan yang lebih baik. Ramai orang bersedekah sebab nak habuan dia. Nak kelebihannya. Tapi ada orang bersedekah. Sedekah dia dengan iman. Apa yang Allah nak bagi itu serah ke Allah. Ada. Waktu Nabi SAW cerita dekat para sahabat yang duduk depan Nabi SAW. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, aku diperlihatkan Nabi dan umat-umat dia. Ada Nabi,
ada 10 umat. 10 aja umat dia. 10 aja pengikut dia. Ada Nabi, ada seorang aja pengikut dia. Ada Nabi yang langsung tak ada pengikut. Dia Nabi, tapi langsung tak ada pengikut. Ada. Bismillah. Ada Nabi, sallallahu alaihi wasallam, ramai pengikut dia. Nabi Musa alaihissalam, ramai pengikut dia. Tu di sana, Nabi, lagi ramai pengikut dia. Itu umatku, kata Nabi SAW. Umat Nabi SAW, ramai. Di kalangan mereka, ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab. Daripada seluruh umat Nabi SAW tu, ada 70,000 umat yang akan masuk syurga tanpa hisab. Bila dengar macam tu, seorang sahabat dekat, Rasulullah, doakan saya masuk dalam kelompok tu. Rasulullah kata, kamu termasuk dalam kelompok tu. Oh, seronoklah dia. Tiba-tiba ada seorang lagi yang kat tangan belakang, Rasulullah, saya Rasulullah. Rasulullah, doakan saya masuk dalam kelompok tu. Nabi kata apa? Huzaifah telah mendahului kamu. Yang seorang tu nama Huzaifah. Dia telah mendahului kamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa yang pertama tadi, dia dapat jaminan janji Nabi SAW masuk. Orang yang kedua tak dapat pasal apa? Pasal yang pertama tu minta tu atas iman. Oh, dia bukan sebab apa-apa. Rasulullah sebut saya nak masuk yang tu, saya dapat yang tu. Orang kedua ni pasal apa? Orang kedua ni pasal dia nak tiru orang pertama ni. Faham tak ni? Kita buat ibadat ni dua jenis, tuan-tuan. Yang pertama, ada orang buat ibadat tu ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan sebab apa-apa. Ada seorang lagi dia buat ibadat sebab dia tengok orang lain buat ibadat dan dapat kelebihan. Ada orang sedekah dia bukan pasal apa-apa, sedekah dia kerana Allah. Ada orang sedekah sebab dia tengok ada orang dapat kelebihan daripada sedekah. Ada orang buat ibadat semata-mata kerana Allah. Ada orang dia buat ibadat pasal dia tengok ada orang dapat kelebihan daripada ibadat yang dia buat. Maka ibadat kita ni, level kita ni berbeza-beza ikut pada tahap iman kita ni. Maka tuan-tuan, tapi nak cerita orang yang ada sifat rojak ni tuan-tuan, ialah dia buat tu bukan sebab yang lain, semata-mata dia mengharapkan Allah memandang dia dengan keredaannya. Allahumma salli ala Muhammad. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat ketiga. Surah ketiga ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Allah sebut, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fala takhafuhum wa khafuna in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu memang orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalil rajak pula sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tadi dalil khauf, yakni dalil rajak pula surah As-Sajdah, surah 32 ayat ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka merenggangkan rusuk ni, saya semat, rusuk-rusuk mereka ni pada tempat tidur mereka, dan mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan khaufan wa tama'a, dengan perasaan takut serta penuh pengharapan, dan mereka mendermakan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Tuan-tuan, macam mana cara nak dapat khauf dan rajak? Macam mana cara untuk kita dapat khauf dan rajak? Yang pertama tuan-tuan sekalian, cara nak dapat khauf ni, bergaullah dengan alim ulama. Kena duduk dengan orang-orang alim, orang-orang soleh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baru kita dapat khauf, baru kita dapat rajak. Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu duduk di jalan agama teman rapat dia. Kata falyanzur, perhatikan dengan siapa kamu berteman rapat. Tuan-tuan, ni waktu ni kita kena duduk dengan alim ulama.
Jangan duduk jauh daripada orang-orang alim. Sebab kita duduk zaman fitnah. Kita duduk zaman fitnah lah ni. Sampai kita tak tahu mana satu betul, mana satu salah dah. Ni Ustaz Muhammad. Ada orang, kita nampak terang-terang dia duduk jalan salah. Kita kata kat dia, jangan, ni salah tindakan kamu ni. Aku betul, kamu yang salah. Dia siap kata, bila semua orang kata saya salah, itulah yang menunjukkan saya betul. Jam kita. Dia kata, inilah fitnah akhir zaman. Dia kilah betul pula. Lepas tu dia guna pula ayat, dia kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, Islam datang, dagang, dan akan kembali dagang. Beruntunglah dengan siapa-siapa yang berada bersama dengan Islam dagang. Dia kali betul pula. Nah, Sallallahu alaihi Muhammad, kita pun sampai pening kita kata, siapa satu salah sebut tu aku pun tak tahu lah. Dipanggil fitnah akhir zaman. Maka waktu ni, di antara orang yang tahu dan dibimbing oleh Allah ialah alim ulama. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang mendapat, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang Allahumma salli ala Muhammad dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila orang tu dia dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa yang dia akan dapat? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah yang akan menjadi matanya yang dengan mata itu dia melihat. Akulah yang akan menjadi telinganya yang telinga itu dia mendengar. Akulah yang akan menjadi tangannya dengan tangan itu dia memegang. Akulah yang akan menjadi kakinya, dengan kaki itu dia berjalan. Dia orang yang mendapat cinta Allah. Macam mana dia dapat cinta Allah? Dia sangat menjaga yang wajib. Dia bersungguh-sungguh untuk melakukan yang sunat. Dia meninggalkan yang haram. Meninggalkan larangan Allah SWT. Saya nak tanya tuan-tuan. Di antara kita dengan orang yang Allah berikan kepadanya ilmu yang dipanggil ulama, siapakah yang paling menjaga hubungan dengan Allah? Siapa? Kita dengan orang alim, orang yang Allah bagi dekat dia ilmu. Allah bagi dekat dia ni tuan-tuan sekalian bersama pengetahuan, ma'rifah dengan Allah. Antara kita dengan dia, agak-agak siapa yang lebih dekat dengan Allah? Faham soalan ni? Faham ni? Siapa? Ulama lah. Siapa yang paling faham tentang macam mana khusyuk dalam sembahyang? Kita ke dia? Dia. Siapa yang agak paling banyak dalam melakukan amalan-amalan sunat dalam hidup dia? Kita ke dia? Dia. Kalau bandingannya macam tu, agak-agak siapa yang lebih dicintai oleh Allah? Dia lah. Kalau dia dicintai Allah, maka matanya yang dia lihat itu duduk dalam bimbingan Allah. Telinga yang dia mendengar itu duduk dalam bimbingan Allah. Tangan yang dia pegang itu duduk dalam bimbingan Allah. Perjalanan kakinya itu dalam bimbingan Allah. Kita yang jauh daripada Allah, patut dekat dengan dia ataupun tidak? Patut kita dekat dengan dia lah. Sebab keputusan dia, perkataan dia, percakapan dia, kehidupan dia dekat dengan Allah. Kita nak menumpang sahaja. Sebab kita ni jauh pada Allah. Kalau kita jauh daripada dia, maka kita sendiri akan rosak dalam hidup kita. Maka waktu ni tuan-tuan kena cari alim ulama. Duduk dekat dengan alim ulama. Tuan-tuan nak dapat khauf tu macam mana? Nak dapat rojak tu macam mana? Tuan-tuan kena duduk dekat dengan orang-orang alim. Duduk dekat dengan orang alim. Jangan jauh. Benar? Ya. Betul. Terima kasih soalan tu. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan tahu tak? Waktu kita duduk dekat padang mahsyar. Waktu kita duduk dekat padang mahsyar. Tuan-tuan baca hadis sahih. Cerita tentang
ada orang yang dia cadang dekat kita. Bangkit pada mahsyar, duduk berdiri begitu lama, tenggelam dalam peluh susah matahari, duduk sejengkal, duduk 1 mil dalam riwayat sebut. 1 mil. Mil ni maksud batu. Sebatu jugalah. 1 mil. Terik, tenggelam dalam peluh masing-masing. Berdiri di tempat yang sama ratusan tahun. Satu riwayat sebut 70 tahun. Ada satu riwayat sebut 100 tahun. Ada berapa banyak riwayat. Maksud lama, 70 tahun tu pun lama sangat dah. Lalu bila kita dalam keadaan yang macam tu, tiba-tiba ada yang mencadangkan. Apa kata kita pergi cari Nabi Adam AS. Minta orang untuk tolong kita. Dia pergi syafaat kita. Cari siapa? Cari Nabi Adam AS. Dia tu Tok Wan kita, Datuk kita. Mesti dia boleh tolong kita. Kita pun pergi cari Nabi Adam. Nabi Adam kata apa? Hari ni nafsu aku takut. Pergi cari Nabi lain. Tu mencari yang akhirnya tuan-tuan kita dapat jumpa Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan tahu tak ulama sebut, siapakah yang memainkan peranan menghimpunkan umat dan bagi guidance, bagi bimbingan, bagi cadangan, bawa umat pergi berjumpa dengan para Nabi. Tuan-tuan tahu tak siapa tu? Ulama. Ulama. Maksudnya ulama ni bukan setakat berperanan dekat dunia. Ulama berperanan sampai di padang mahsyar. Sampai kita berjumpa dengan Nabi SAW. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh bangkit tak dengan Nabi SAW? Ini cara kita ni lah. Mata tak jaga, mulut kata macam-macam. Semayang sunat, malas, Quran pun tak baca, tahajud jangan cerita lalu, terkejut je tiap pagi ni. Maksudnya Muhammad. Tuan-tuan agak-agak kita ni bangkit dengan Nabi SAW tak? Nabi SAW sebut, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Bangkit di padang mahsyar, siapa orang yang paling kita cinta sekali, kita akan bangkit dengan dia. Maksudnya Muhammad. Siapa yang kita paling cinta sekali sangat? Tadi saya dapat sebelum on the way mai tu saya tengok satu video. Video saya simak. Dia punya seronok Perdana Menteri yang kat hari ni. Sampai Allah ya Allah, sampai sujud-sujud tepi jalan. Simak. Tu cinta sangatlah tu. Tuan-tuan, seorang itu akan dibangkitkan dengan siapa yang dia paling cinta. Saya simak. Maka subhanallah saya simak tuan-tuan. Allah saya simak. Siapa yang cinta kat Nabi, dia akan bangkit tepi Nabi SAW. Tapi kita ni agak-agak nak bangkit dengan Nabi SAW lah. Tadi duk cerita tadi yang duk kelang kabut sampai pergi jumpa Nabi SAW. Akhirnya endingnya pergi jumpa Nabi SAW tu. Tuan-tuan, agak kita ni duduk dalam majlis tu tak? Ni bukan cerita ramai ni. Kalau orang ramai ni je kat padang mahsyar, dia mai dekat situ, Nabi SAW dekat situ, kita, oh itu Nabi sampai. Kita boleh lah pergi ramai-ramai kat situ. Tapi tuan-tuan boleh bayar tak kalau 1,000,000 orang? 1,000,000 orang berhimpun satu tempat, benda ni berlaku di hujung sana dan kita duduk di hujung sini. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh tahu tak kata apa yang berlaku kat hujung sana? Ni baru 1,000,000 yang akan duduk di padang mahsyar daripada umat zaman Nabi Adam sampai umat yang paling akhir, entah berapa multi-trillion manusia. Kalau benda tu berlaku di hujung sana, kita ni duduk kat mana? Entah-entah kita tak tahu apa-apa ni. Orang dah pergi berjumpa dengan Nabi dah. Orang dah pergi cium tangan Nabi dah. Orang dah dapat syafaat Nabi dah. Kita tak tahu apa-apa duduk mana-mana halang tu. Sebab kita sangat jauh daripada Nabi SAW. Faham tak? Tapi ada di kalangan kita orang yang sangat mencintai Nabi SAW. Bila sebut Nabi, dia menangis. Hidup dia dalam sunnah Nabi. Dia bercakapnya selawat dekat Nabi SAW. Ceritanya cerita Nabi SAW. Bercakapnya bercakap bahasa-bahasa Nabi. Mulutnya membacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Hidupnya sepanjang hari, hidupnya dalam sunnah Nabi SAW. Al-hayatu bisunnatin nabawiyah. Siapa orang tu? Ulama. Ulama. Bukan kita bukan macam tu. Kita pagi-pagi buka tengok TV dah. Saudara saya faham. Tuan-tuan, maka cintailah orang yang mencintai Nabi. Maka itu jalannya untuk kita bangkit dekat dengan Nabi. Para sahabat tengok Nabi. Para sahabat tengok Nabi depan-depan dia. Kita ni subhanallah sehmat jauh pada Nabi SAW. Kita tak pernah tengok Nabi. Siapa yang tengok Nabi, dia mesti jatuh cinta kat Nabi SAW. Kita tak pernah tengok Nabi. Tapi kita pernah tengok pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Ulama. Jalan untuk bangkit bersama dengan Nabi di Yaumul Qiyamah ialah bangkit bersama dengan ulama. Ulama akan bawa kita untuk pergi jumpa Nabi SAW.
Ni. Maka nak dapat khauf, nak dapat rojak, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Jalan dia ialah duduk bergaullah dengan alim ulama. Yang kedua, nak dapat khauf, nak dapat rojak, ambil i'tibar daripada kisah-kisah kaum-kaum terdahulu. Maksudnya apa? Nak ambil kisah ni tuan-tuan bukan boleh duduk di rumah. Nak ambil kisah ni kena mengaji. Belajar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar, selalu menangis sebab takut pada Allah. Dia punya takut ni menangis sampai merosakkan mata dia. Punya menangis ni tuan-tuan sekalian sampai mata tak nampak. Menangis terlalu banyak. Satu hari dia tengok ada seorang duk perhati dia dengan penuh heran. Sebab selalu sangat menangis. Lalu dia kata, aku tengok sepertinya kamu ni heran bila aku ni banyak menangis. Dia tengok, kamu heran ke saya banyak menangis ni? Dia kata, subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Heran. Dia kata, heran apa? Subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Matahari pun menangis sebab takutkan Allah. Apa lagi kita? Matahari yang begitu besar. Kita ni tuan-tuan tahu tak, kalau bumi ni banding dengan matahari ni, kalau letak matahari ni di depan bumi tu, letak bumi di depan matahari, tenggelam bumi ni dengan besarnya matahari. Kita ni besar mana? Boleh faham tak faham tak? Saya tak sempat nak buat bandingan berapa kali ganda besarnya matahari dengan bumi ni. Kalau diletak depan tu, hilang. Sebab kecilnya bumi ni nak banding dengan matahari ni, besar. Kita lagi kecil alam tu. Matahari yang macam tu punya besar pun menangis sebab takutkan Allah. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, ayat ke-37, dibacakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Salli ala Sayyidina Muhammad. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Allah sebut. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, itu ayat yang dibacakan oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka bulu roma si pembaca itu berdiri tegak dan dia pun menangis terisak-isak sambil dia berkata, aduh, apakah yang akan terjadi kepada diriku apabila langit terbelah nanti, yakni hari kiamat? Sungguh malang nasibku. Nabi SAW berkata kepadanya, tangisanmu menyebabkan para malaikat pun turut menangis bersama dengan kamu. Seorang sahabat Ansar duduk termenung sambil menangis setelah solat tahajud. Lepas solat tahajud, seorang sahabat ni Ansar duduk menangis. Dia kata, sungguh aku takut kepada api neraka Jahannam yang telah disediakan Allah. Nabi SAW bersabda kepada dia, engkau telah membuat para malaikat menangis bersama dengan kamu. Pernah tak tuan-tuan menangis pasal teringat neraka? Pernah tak? Pernah tak menangis pasal dosa? Pernah? Teringat dosa menangis. Antara benda yang mengampunkan dosa tuan-tuan ialah kita menyesal dengan apa yang pernah kita buat. Itu syarat taubat nasuha. Nyesal lah, ya Allah, pasal apa lah aku buat dulu ni? Ya Allah, pasal apa lah aku buat ni? Ya Allah, salah dah, aku menangis dia. Tak pernah menangis tuan-tuan. Pasal apa tak pernah menangis? Sebab dosa ini dia ada getarannya. Getarannya. Orang yang rasa getaran dosa tu akan membuatkan dia berasa berdosa. Tapi getaran ni akan hilang. Disebabkan yang pertama, bila dia bertangguh taubat. Tangguh taubat. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk minta ampun pada Tuhan kamu. Jangan tangguh. Bila buat dosa, rasa takut, cepat-cepat minta ampun. Sebab waktu tu masih berasa lagi berdosa tu. Cuba tangguh minggu depan. Cuba tangguh bulan depan. Cuba tangguh tahun depan. Agak-agak tahun depan tu rasa sama tak macam hari kita mula buat dosa tu?
Dah, lupa dah pun. Tak ingat dah. Boleh faham tak ni? Yang kedua, pasal apa? Macam mana getaran dosa tu hilang? Bila dia jauh daripada Allah. Dia tak kenal Allah. Sebab tu dia tak rasa segan buat dosa. Ya ni? Yang ketiga, pasal apa tuan? Pasal mengulang-ulang buat dosa. Dia buat, esok buat lagi, lepas tu buat lagi, lepas tu buat lagi, lepas tu buat lagi, lama-lama tak rasa berdosa dah. Mana Salih Asyik Muhammad? Tuan-tuan, Salih Asyik Muhammad, dosa ni ada getaran. Dan getaran makin kuat iman dia, makin kuat getarannya. Sebab tu orang yang kuat iman boleh menangis. Orang yang tak kuat iman, dia tak boleh nak menangis dengan dosa. Kita hari tu bulan Ramadan, semayanglah tak? Semayang Qiyamul Lail buat kat masjid ujung 10 akhir Ramadan. Tu imam dekat depan, tu imam tu kata, tuan-tuan, marilah kita kenang dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita minta ampun pada Allah dosa-dosa kita ni. Sambil-sambil kita kenang tu, menangislah tuan-tuan, menangislah, ingat dosa-dosa kita ni. Kata tu imam tu. Tu imam tu pun bacalah ayat-ayat yang mendayu-dayu sikit. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kita dengar orang sebelah-sebelah kita semua pekat menangis. Oh, pekat menangis dah sebab kita duduk sebelah ni. Menangis teruk kawan sebelah aku ni. Orang ni pun teruk juga ni. Banyak dosa sungguh aku ni. Aku tak ada dosa. Dia kata ni mesti banyak dosa, banyak aku tak rasa apa. Dia tak rasa apa tu bukan sebab dia tak ada dosa. Dia tak berasa apa tu sebab dia dah tenggelam dalam dosa. Mana ni? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila dia menangis tuan-tuan sekalian muslimat, kata engkau telah membuat para malaikat pun menangis. Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Nabi SAW, pada satu hari dia menangis sungguh-sungguh. Bila tengok keadaan tu, isteri dia pun menangis sekali dengan dia. Tengok dia menangis, isteri dia pun menangis sekali tengok suami dia menangis. Lalu dia tanya dekat isteri dia, pasal apa kamu menangis? Isteri menjawab, apa yang menyebabkan engkau menangis, itulah yang menyebabkan saya menangis. Pasal apa? Dia tengok isteri dia menangis, dia kata, pasal apa kau menangis? Dia kata, apa yang menyebabkan abang menangis, itu yang macam kita lah. Kita pergi Masjidil Haram. Dekat Masjidil Haram tu, kadang-kadang tu imam, dia baca Quran pagi-pagi tu, dia menangis. Biasa tak? Mayang subuh. Dia baca, kita dengar kat depan dia menangis. Kita pun menangis sekali. Saudara Muhammad, dia menangis sebab dia faham dia baca apa. Kita menangis tahu pasal apa? Pasal dia menangis. Kita pun tak tahu pasal apa. Imam menangis, aku menangis sekali. Apa betul tak? Lalu, Saudara Muhammad, Abdullah kata apa? Ketika saya ingat bahawa saya harus menyeberangi neraka melalui titian sirat, saya tak tahu apakah saya ni akan selamat ataupun tidak, menangis dia. Tahajud. Allahumma salli ala tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khulaid radhiyallahu anhu, dalam solat dia baca ayat ni. Waktu dengan semayang, dia baca Sayyidina Muhammad, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dia ulang. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa pasti. Dia ulang lagi. Dia ulang lagi. Dia ulang lagi. Dengan bayang ni. Tiba-tiba ada seorang daripada jauh tu duduk sebut. Dengar dia kata, berapa kali engkau akan mengulang ayat tu? Bacaan telah menyebabkan kematian 4 jin. Dia ulang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada seorang dia tulis kisah dia ketika dia baca ayat Sayyidina Sayyidina Muhammad, mereka dikembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Benar. Bila sampai ayat tu, dia terdengar satu teriakan dan menggelepar, kemudian dia meninggal. Takut. Banyak tuan-tuan cerita Sayyidina Muhammad macam mana orang takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu. Kita ni tuan-tuan, ya Allah, tak pernah rasa. Maka dengar kisah-kisah yang macam ni, barulah kita berasa, ya Allah, aku jauh sungguhlah.
Yang ketiga, cara untuk mendapatkan khauf dan rojak ni tuan-tuan, sentiasa bertaubat dan banyak mengingati mati. Antara benda yang menyebabkan kita banyak bertaubat ialah dengan kita banyak ingat mati. Orang yang banyak ingat mati, dia panggil orang yang terkeluar daripada satu sifat yang namanya, Sani Allah Sayyid Muhammad, orang lalai. Orang lalai ni bahasa Arab, dia panggil ghafilun, orang-orang yang lalai. Ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, siapakah, macam manakah ini disebut sebagai orang lalai ni? Orang lalai ini ialah orang yang bangun pada setiap hari, dia langsung tak ingat mati. Langsung tak ingat mati. Tuan-tuan ada tak pergi disco? Ada? Tahu disco apa dia? Disco pun tak tahu apa. Ni kalau dahsyat semua ni. Ni kalau tutup wali depan saya ni. Tuan-tuan, ada tak siapa pergi tengok wayang itu? Cerita Mak Kilau ada? Ada tak ni? Oh, tak ada lah kat sini saya sebut dah tutup wali. Handphone pun tak ada apa. Semua pegang tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Rabbi. Tapi ada tak orang pergi tengok wayang itu? Ada. Ada. Siap pakai tanjak lagi masuk orang wayang kan? Ada yang pakai serban pun dah masuk wayang. Kita tak pernah jejak kaki panggung wayang. Siapa kat sini tak pernah jejak kaki panggung wayang? Siapa yang pernah, tayang kat tangan lah. Malu kat orang ni. Tengok-tengok dia, oh semangat jangkat saya. Subhanallah. Tuan-tuan, tahu tak kita boleh sebut apa? Nasib baik tak mati dalam panggung wayang itu ya. Betul kan? Boleh jadi tak mati dalam panggung wayang tu? Boleh. Boleh jadi. Saya semangat. Ada orang mati tengah panggung wayang. Ada orang mati dalam panggung wayang. Ada orang mati atas stage tengah buat konsert. Abah meninggal dah. Dah dekat Pulau Pinang. Otai-otai ni jemput. Geng-geng tu ada dulu kumpulan rock dulu. Orang buat konsert balik, jemput himpun balik geng otai ni main gitar, meninggal. Enggak, saya Muhammad. Fikir siapa nak? Saya Muhammad. Ada orang meninggal. Seorang pakcik meninggal ketika dia sedang berzina dengan seorang budak perempuan. Hari itu tuan-tuan, ada seorang budak umur 16 tahun, tinggi 4 sekolah. Dia subhanallah Muhammad jumpa dengan boyfriend dia. Masuk dalam kereta. Enjin running. Dia bungkus kereta tu. Macam orang duduk cover kereta ni, parking kereta. Bungkus tu. Duduk dalam tu dua orang. Buat apa tak tahu. Meninggal tuan-tuan. Dua orang meninggal. Sebab gas masuk. Tuan-tuan tahu, dalam masjid. Sungguh tuan-tuan. Masjid tanah. Mau percaya sungguh. Masjid tanah Melaka. Bukan dalam masjid kampung tu nama masjid tanah. Tuan-tuan semua tuan-tuan, ya Allah, meninggal dua orang. Tuan-tuan agak, isteri saya tanya, saya cakap, pasal apa ada orang boleh pergi, pasal apa orang pergi buat, pergi menari, pergi konsert, pergi, dia tak teringatkan kalau dia mati waktu tu. Yang dia boleh pergi buat macam tu, sebab dia tak yakin yang dia boleh mati. Dia rasa macam dia yakin yang dia hidup lama lagi. Baru ni berapa ratus, 100 orang lebih mati dekat mana tu? Dekat Halloween dekat Korea tu. Kalau dia ingat tu, dia pergi tu boleh hidup sampai balik. Dia tahu tak kata dia mati tu? Dia tak tahu sebab tu dia pergi. Dekat Jakarta, dekat mana tu Indonesia pun ni yang berapa puluh orang mati dalam panggung, ada lah panggung pula, apa? Padang bola. Pergi hidup balik. Jenazah. Tuan-tuan saya Muhammad, orang yang ada dia bukan duduk dalam dia punya ghafilin ni. Dia nak buat apa tuan-tuan, dia fikir dulu, kalau aku buat ni aku mati, macam mana keadaan? Dia anytime boleh mati. Mati tengah sembahyang. Okay, alhamdulillah. Mati tengah baca Quran, okey. Mati tengok wayang. Elok tak rasa mati dalam panggung wayang? Masuk surah Abang, seorang AJK, Masjid As-Salihin, Sebatu. Dia mati meninggal dunia dalam panggung wayang.
Kamu macam mana? Pergi karaoke, cucu ajak. Yalah, nenek pergi karaoke, jomlah pergi karaoke. Aku tua-tua ni karaoke baju lah, jom lah. Pergilah hari tu. Hari tu saya duduk makan, ada satu kedai roti canai. Atas tu ada karaoke. Kita duduk makan roti canai sini. Ada satu family belah ni. Datuk dia, nenek dia, cucu dia semua. Jadi Tok nak nyanyi lagu apa? Oh tanya. Tak nyanyi apa, lagu apa? Nak duet lah dengan ni. Dengan Nek. Duet lah. Nyanyi lagu Borori Marantika. Oh subhanallah. Tuan-tuan. Nyanyi apa? Dinda Kanda. Itu. Lagu-lagu lama-lama tu. Wah tua-tua ni tuan-tuan sekalian mati macam mana agak. Tengah kau duk tarik. Dinda. Mati. Oh subhanallah. Ya Allah. Ketika mayat ditemui, mikrofon dalam mulut dia. Contohlah. Aduh, jengkring. Tuan-tuan saya hormat, kita tak tahu. Bila masa nak mati tu, bila kita tak tahu tu buat apa? Kita hati-hati. Orang ni, dia panggil orang warak. Orang warak. Orang warak ni, dia sentiasa berhati-hati dengan apa yang dia nak buat. Dia takut, saya Muhammad, kalau dia buat benda tu, dia mati. Matinya sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Bila dia sentiasa ingat mati, apa hasil dia? Hasil dia akan jadi banyak orang yang banyak bertaubat. Takutlah mati hari ni, ya Allah, bangkit hari ni, bangun pagi tu. Kalau aku mati hari ni macam mana? Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, ampun dosa lah, aku buat apa-apa semalam ni, ya Allah, ampun dosa aku. Dia akan jadi orang banyak bertaubat bila dia banyak mati. Yang ketiga, yang keempat, cara untuk mendapatkan khauf dan rojak ni tuan-tuan, ialah sentiasa bermujahadah menentang hawa nafsu. Kena lawan. Nafsu ni teringin macam-macam. Teringilah itu, teringilah yang ni, teringin yang tu. Sabar. Saya bagi satu bidalan, contoh mudah. Nak buat taat dengan nak buat maksiat, taat ini dia duduk pada hulu. Maksiat dia duduk pada hilir. Sungai akan mengalir daripada hulu ke hilir. Hilir ke hiliau? Hilir. Hulu ke hilir. Nafsu kita ni, dia akan mengikut arus air tersebut. Kalau kita naik sampan, kita tak perlu kayuh. Duduk di tengah-tengah sungai, dia akan bawa ke mana? Bawa ke hilir. Demikianlah nafsu kita. Kalau kita nak pergi ke hulu, kita kena buat apa? Kayu. Barulah dia pergi ke hulu. Itulah ibarat ibadat, ketaatan, kemaksiatan dan nafsu kita. Nafsu kita ni sampan tu. Sampan itu kalau tak kayuh, dia pergi mana? Dia pergi ke hilir. Sebab nafsu dia suka kepada maksiat. Tak payah ajak, tak payah suruh. Dia memang teringin maksiat. Nafsu kita tu. Tapi nak pergi ke taat, dia kena buat apa? Lawan nafsu tu. Kayuh dia. Kayuh ni sampai bila? Sampai mati ni. Nak sembahyang sunat senang tak sembahyang sunat? Siapa sini suka sembahyang sunat? Susah nak sembahyang sunat. Walaupun hanya 2 rakaat. Allah, ya Allah. Esok apa buat? Nak baca Quran, susah. Lawan kamu dapat main sunat. Lawan kamu dapat baca Quran. Lawan kamu dapat sedekah. Nak lawan dengan bila? Sampai mati. Seorang sebut, aku mendapat kemanisan dalam tahajud aku setelah 20 tahun aku bermujahadah. Mujahadah. 20 tahun baru dapat manis. Yang berikut yang tuan-tuan sekalian salih alaihi Muhammad, melaksanakan amal ibadah dengan penuh kesungguhan dan istiqamah. Dan yang terakhir, tidak berputus asa dengan merayu dan merintih kepada Allah Taala. Dan inilah beberapa amalan yang boleh menyebabkan munculnya khauf dan rojak dalam hidup kita. Mudah-mudahan jadi manfaatlah. Saya selamat nampak tuan-tuan teruk dah ni. Nampak macam tak boleh pi dah. Tak boleh pi dah. InsyaAllah tuan selamat. Mudah-mudahan jadi manfaat dulu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kalau tak boleh faham bahasa tu, saya minta maaf lah. InsyaAllah nanti saya belajar lagi perkataan daripada bahasa apa ni orang Melaka ni.
Yang saya boleh ingat satu je, bayar je. Sebab selalu, saya tak apa Ustaz, tak apa, saya bayar. Ingat yang tu je. Saya bayar tu je, saya boleh ingat sangat pun. InsyaAllah dah kita jumpa lagi lain masa. Terima kasih banyak kepada pihak masjid yang sudi untuk menjemput saya pada malam ni. InsyaAllah saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.